Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan ihsan Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kali ini dalam episod yang berikutnya tentang bagaimana kita nak mengenal kalam. Yang episod sebelum ni dah cerita, tapi kali ini kita nak tengok pembahagian kalam. Baik, kalau sebelum ni saya ada bagi tahu tentang kalau kita nak menguasai bahasa, kita kena kuasai huruf dia. Setelah kita kenal huruf dia, dah kuasai, baru kita boleh tahu perkataan-perkataan ataupun kalimah-kalimah dia. And then baru kita boleh buat ayat. Baik, kata Imam Sonhaji rahimahullah ta'ala dalam kitabnya, iaitulah wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Dan kalam itu terbahagi kepada 3 bahagian: isim, fi'il, huruf, datang dengan makna. Iaitulah kata Imam Sonhaji, kalam ini adalah himpunan kalimah-kalimah. So kalimah-kalimah ni terbahagi kepada 3. Maksud dia ialah kalimah-kalimah yang telah dihimpun menjadi kalam, kan? Dia ada 3 kategori. Kalimah dalam bahasa Arab punyalah banyak, berbilion kot, kan? So dalam berbilion-bilion tu hanya terbahagi pada 3 bahagian saja. Kalau dia tak isim, dia adalah fi'il. Kalau dia tak fi'il, dia adalah huruf. Sebelum tu kita dah tahu, kan? Sekarang ni ada 3 bahagian: isim, fi'il, huruf. Sebelum tu kita nak tahu apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf. Baik, isim ialah kata nama ataupun benda. Kalau kita deep sikit, isim adalah sesuatu yang menerangkan tentang dirinya dan tidak berkait dengan masa. Tidak berkait dengan masa. Dan selain itu, isim juga diterangkan tentang sifat. Baik, contoh kita nak sebut benda pintu. Dalam bahasa Arab disebut sebagai al-babu ataupun babun. Babun ataupun al-babu ini adalah isim. Sebab apa? Dia menerangkan tentang benda dan tak ada kaitan langsung dengan masa. Kalau kita tambah sikit, al-babul jamilu. Al-babul jamilu, pintu itu cantik. Cantik ni dalam bahasa Arab disebut sebagai jamil, juga disebut sebagai isim. Sebab apa? Sifat. Habis kat situ. Okey, kita tengok fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il adalah kata kerja. Kata kerja. Ataupun kita deep sikit, sesuatu yang menerangkan tentang dirinya dan berkait dengan masa. Dalam bahasa Arab ni unik, bahasa Inggeris pun begitu kot. Dia ada apa? Dia ada kata kerja sekarang, ataupun akan datang, ataupun telah berlaku, ataupun satu arahan. Dalam bahasa Arab disebut sebagai madhi, mudhari, amar. Ini insya-Allah akan datang. Kita fokus balik, apa itu fi'il? Fi'il adalah perbuatan ataupun sesuatu perkara tentang dirinya dan berkait dengan masa. Contoh, pergi. Dalam bahasa Arab disebut sebagai zahaba. So, telah pergi, zahaba. Sedang pergi, yadhhabu, ataupun akan pergi. Dan yang berikutnya adalah idhhab, pergilah. So, ini adalah fi'il, sesuatu perbuatan ataupun kata kerja. Dan yang terakhir, apa itu huruf? Huruf adalah kata hubung. Kata hubung. Baik, kata hubung ni apa maksud dia? Dia mesti ada hubung kait dengan ayat ataupun kalimah selepas dia ataupun kalimah sebelumnya. Contoh dalam surah Fatihah, kita ambil B. Okay, baik, ayat pertama, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Baik, kalau perkataan B tadi satu je, dia tak ada kait dengan mana-mana kalimah yang lain, maka kita takkan faham dengan apa. Tapi kalau ada hubungan dengan selepasnya itu, dengan nama Allah, maka baru kita boleh faham. Mesti kita boleh faham. Bukan sahaja berhubung dengan selepasnya, boleh juga dihubungkan dengan sebelumnya. Contoh,
Aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Aku membaca dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi simple as that. Sangat mudah kita nak faham isim, fi'il, huruf. Namun yang demikian, dalam kitab Matan Jurumiyah, dia ada pendetilan lagi tentang ciri-ciri isim, ciri-ciri fi'il, ciri-ciri huruf, yang kita akan sambung pada episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.